Okey, seterusnya kita masih lagi menutup buku catatan pertama, jurnal khas dan juga buku tunai. Jurnal khas kita dah belajar, kita dah tahu cara nak tutup buku catatan pertama jurnal khas dan pos keleja. Okey, video kali ni kita nak bagaimana kita nak tutup buku tunai. Okey, jom. Okey, sekarang kita nak belajar cara nak tutup buku tunai. Okey. Buku tunai seperti yang awak semua maklum, dia ada ruangan debit dan ada ruangan kredit. Okey. Langkah pertama, okey. Langkah pertama, awak lihat tunai bank di sini. Kenapa pula cikgu bulat ni? Tak apalah, biarlah. Awak lihat kolom tunai bank di sebelah debit dan kolom tunai bank di sebelah kredit. Okey. Pertama kita lihat dua kolom ini dahulu. Okey. Okey, kita pergi tunai dulu. Kita lihat tunai. Okey, sekarang ni awak lihat tunai kolom mana, sebelah mana yang paling besar? Adakah di sebelah debit ataupun kredit? Jumlah yang paling besar. Adakah di sebelah debit ataupun kredit? Kalau soalan kat sini cikgu tengok sebelah debit paling besar kan? Sebelah debit di 5,000, sebelah kredit 2,000. Jadi yang paling besar kita letak di bawah. Okey. Kalau boleh awak selang 2 baris kalau boleh. Selang 2 baris ataupun 1 baris. Tapi cikgu lebih suka 2 baris supaya nampak cantik sikit kita punya record. Okey? Alright. Cikgu pergi sekali lagi. Sebelah debit jumlah dia paling besar iaitu 5,000. Okey? Cari jumlah mana yang paling besar, letak di bawah sekali, samakan dia dengan sebelah sana. Yang mana paling besar, ruang mana yang paling besar debit kredit ni, awak letak bawah sekali seperti yang cikgu letak selang 2 row ni, samakan dia. 5,000, 5,000. Okey? Sebelah debit yang paling besar, kita samakan dia dengan sebelah kredit di kolom tunai sekali. Okey, boleh. Step yang pertama ni. Seterusnya, awak lihat bank. Okey, awak lihat pula bank. Bank, kolom debit dan kolom kredit, mana jumlah yang paling besar? Okey, kita ada dah jawapan kan? Sebelah debit lah paling besar iaitu 10,300. Samakan dia dengan sebelah kredit tu. Letak juga sama 10,300. Samakan dia. Okey, boleh? Setakat ni okey? Senang je. Okey? Kemudian, bila awak dah jumpa, awak dah cari jumlah mana yang paling besar, awak dah samakan dia, awak kena gariskan dia seperti yang cikgu buat ni. Kalau boleh nak garis double line di bawah pun boleh, tak nak garis double line pun boleh. Janji garis siap-siap. Okey? So, awak lihat di sebelah debit, jumlah dia akan sama di sebelah kredit. Boleh? Step pertama? Okey. Okey, kita sambung lagi. Okey, selepas awak samakan kedua-dua belah bawah ni, awak lihat sebelah yang tak cukup tu, sebelah kredit. Awak lihat sebelah kredit. Langkah kedua, awak lihat sebelah kredit yang tak cukup jumlah seperti yang bawah tu. Kan? Sebelah debit ada masalah sebab kita ambil jumlah ni sebelah debit. Awak lihat sebelah kredit. Okey, kita tengok satu persatu tunai. Tunai, bawah sekali jumlah dia 5,000. Sedangkan dalam kolom tu 2,000. Jadi, awak cari beza. Cari beza. Berapa? 3,000. Boleh? Nak bagi sama. Kita kan nak bagi sama jumlah tu. Okey? Kemudian kita lihat pula bank. Bank, jumlah yang bawah sekali 10,300. Tapi jumlah dalam kolom hanya 5,000. 3,000 dengan 2,000. So, berapa lagi yang tak cukup? 5,300. Okey, sebenarnya 3,000 dan 5,300 ni awak boleh tulis pada 31 Januari
Okey, sebab soalan kita ni pada bulan Januari, ia merupakan baki HB. Baki HB adalah baki akhir pada 31 Januari ataupun boleh dikenali sebagai baki hantar ke bawah. Ya, kita bawa baki yang 3,000 dan 5,300 ke bawah. Nampak? Kita dah letak ke bawah. Okey? Selepas awak record, awak dah tulis baki HB, awak kena bawa ke depan. Duit tunai yang ada balance. Maksudnya duit tunai ni ada balance 3,000 dan bank ada balance 5,300. Ada balance. So duit balance ni kita nak buat apa? Kita bawa ke bulan Februari. Ya, tengok kita bawa ke bulan Februari 1 dan type sebagai baki BB. BB bermaksud bawah ke bawah. Bawa ke bawah. Bawah-bawah. Bawa-bawah. Bolehlah kot. Awak lihat dalam buku teks bab 5 ledger. Ada dijelaskan baki HB akhir, baki BB awal. BB kalau tak salah cikgu bawah-bawah. Ya, bawah ke bawah. Kita makin bawah. So, Februari nampak dia makin ke bawah. Nanti bulan Mac lagi ke bawah. So, buku tunai ni akan jadi panjang sampai Disember. Inilah cara bagaimana awak nak cari baki HB dan baki BB. Cikgu ulang cara kita nak cari baki HB dan baki BB. Pertama sekali awak lihat debit dan kredit mana yang paling besar. Awak samakan dia ke bawah, samakan dia debit dan kredit, letak sama dia. Kemudian belah mana yang tidak mencukupi, awak cukupkan dia dan awak tulis sebagai baki HB. Bila ada HB, jangan lupa bawa ke depan baki BB. Sebab dalam exam, bila awak dah type HB, pastikan ada BB, baru awak dapat 1 markah. Okey, baru awak dapat 1 markah. Okey, sekarang kita tak payah fikir pasal markah, kita ikut tentang format. Kalau awak dah type baki HB, wajib ada baki BB. Okey, itu dalam format, itu dalam silibus yang awak belajar. Prinsip perakaunan tingkatan 4, bab 5 ledger. Okey? So, cikgu harap awak boleh nampaklah step-step cara kita nak tutup buku tunai ini. Okey? Okey, yang terakhir, cikgu nak jelaskan sikit kat sini tentang buku tunai. Buku tunai ni, bila awak dah tutup, awak tak perlu post ke ledger sebab buku tunai ini adalah buku catatan pertama dan buku tunai ini juga adalah ledger. Okey, kalau awak lihat di bab 4, tingkatan 4, awak boleh lihat buku tunai pun ada dalam buku catatan pertama dan kalau awak lihat di bab 5 ledger, dia pun ada dalam ledger. So, dia ada 2 fungsi. Okey? Itu sahaja. Terima kasih. Jom kita lihat video ke-21. Ini adalah video ke-20. Cikgu harap awak tak boring lah ya.